khabar? Hari ni kita akan masuk punca kuasa 2 punca kuasa 2, or in English we call it as square roots. Okey, anda dah tahu apa itu kuasa 2 sempurna di bawah kuasa 2 okey, under square the other day you've already known what is kuasa 2 sempurna, ataupun kita panggil sebagai in English we call it as perfect squares. Okey, what are those? Kita akan tulis jawapan yang ni cikgu tuliskan 1 kuasa 2, 1, 2 kuasa 2, 4, 3 kuasa 2, 9 dan seterusnya. Kamu buat jalan kerja dia. Okey, what I want to tell you is just the answers lah. Okey, 1 sepatutnya ni dah hafal sila hafal kalau kamu belum hafal lagi. 1, 4, okey, 9, 16, 25, 36, 49, 8 kuasa 2 64, 81. Cikgu turun di bawah. 100, 121, 144, 169, 196, 225. Okey, kalau kamu nak hafal lagi baguslah cukup setakat ni dahulu. Ni sampai 15. 1 kuasa 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kuasa 2. Okey, sampai until 15 squares we have here 225. Suppose cikgu tanya, apa tu 5 kuasa 2? Automatic otak kamu dah tahu jawapannya adalah 25. Please tolong buat satu favor. Anda perlu hafal nombor ni. Bukan apa sebenarnya kamu boleh tekan calculator, but to be a good student, kalau kamu nak jadi mahir dalam matematik, kalau benda-benda senang ni dah ada dalam otak kamu, senang lah. Okey, 14 kuasa 2 berapa? Tak payah tengok pun, 196 cikgu. Yes, it's as simple as that. Kamu kena hafal lah berusaha sikit lah ya. Okey, so hari ni kita nak belajar berkenaan dengan punca kuasa 2. Okey, cikgu ambil contoh dari kuasa 2 sempurna ni. Kita dah tahu ini semua adalah jawapan kepada soalan-soalan ni kan. 1 kuasa 2 ialah 1, 2 kuasa 2 ialah 4. Ini semua adalah jawapan. Okey, so punca kuasa 2 adalah cikgu akan tanya jawapan ini, kamu kena reverse. Kamu kena contohlah. Contoh kita ada di sini 25. Okey, sorry dekat depan cikgu tulis 5 kuasa 2 adalah 25. Okey, 5 kuasa 2 adalah 25. Cikgu tak nak tulis kuasa 2 ni, cikgu terus buat ni. Ini adalah kuasa. Okey, this is what we call as square. And kalau kita terbalikkan benda yang sama ni, ini kita panggil sebagai punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 or square root. Okey, cara kita tulis kuasa 2, hari tu kita dah belajar 5 kuasa 2. Betul? 2 dengan kecil kan di sudut di atas. Okey, jawapannya akan jadi 25. Hari ni kita nak belajar berkenaan dengan punca kuasa 2. Okey, we want to learn about square roots. If square roots, the way you write square roots is this. 25 tulis dulu, jawapan kita tulis dulu Itu adalah punca. Punca adalah terbalik. Okey, kalau hari tu kita belajar dari soalan, dapat jawapan. Hari ni kita tulis jawapan dulu, kita kena cari apa tu soalan. 25, ini cara tulis notation for square roots. Ini adalah tata cara kamu nak tulis punca kuasa 2. Begini, macam bahagi, tapi kena tarik sikit ke atas. Okey, jawapannya akan menjadi 5 sahaja. Jangan letak kuasa 2 lagi. Okey, 5 sahaja. Faham Sama macam ni, 5 kuasa 2 jawapannya adalah hanya 25. Jangan letak kuasa 2. Kamu dah selesaikan. Jawapannya adalah hanya 25. The answer is only 25. Okey, the square root of 25, punca kuasa 2 bagi 25, jawapannya hanya 5. Take only 5, not punca lagi sekali. Jangan letak punca sekali lagi. Okay, I hope you understand, right? Very simple. And then, can I go together with alah, kita buat triangle lah, senang. Okay, buat design sikit. Dia jadi salah, kita buat design. Okay, so where are we now? Cikgu nak mengajar sekali dengan punca kuasa 3 lah, senang sikit. Punca kuasa 3, or in English we call it as cube roots. Cube roots. Okay, sama. The other day we learn about kuasa 3 sempurna. Okay, or we have perfect cubes. Ada kan kita dah belajar dalam video pertama cikgu. Kalau kamu tak ingat atau tak tengok lagi, silalah lihat. Okay,
So, sama juga kalau ini adalah jawapan-jawapan bagi nombor bulat yang dikuasa 2 kan. 1 kuasa 2, 2 kuasa 2. Dalam kuasa 3 sempurna or perfect cubes, we will do answers for kuasa 3 lah. Okay, 1 kuasa 3 adalah 1, 8, 27. 4 kuasa 3 adalah 64. Sambung lagi. Berapa dah? 1, 2, 3, 4. 5 kuasa ni 125, 216, 343. Tak cukup tempat, cikgu buat dekat bawah. Habis ni adalah 512, 729, 10 kuasa ni 3 adalah 1000, 1331, 1728. Seboleh-bolehnya cikgu nak kamu memorize until this 5 sampai 12 lah. Okay, kalau untuk kuasa 2 for perfect squares, I ask you to memorize until 15, 15 kuasa 2. Untuk kuasa 3 seboleh-bolehnya sampai 12 cukup. Okay, 1, 8, 2, 7, 6, 4, 1, 2, 5 sampai 1, 7, 8. Cikgu tanya apa 7 kuasa 2, berapa jawapan dia? Automatically you must know how to answer 3, 4, 3 lah. Please help yourself. Okay, tolong memorize sikit-sikit benda-benda ni. Kecil-kecil je bendanya. Cikgu tak minta benda yang besar-besar kan. Benda yang kecil-kecil je cikgu minta. Okay, same like this one. If kita ambil nombor yang sama, 5. Okay, jawapan bagi 5 ialah 125 kan. Sekarang kita sedang belajar berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan punca. Yang ni tak perlulah sama dengan tak perlu. Okay, tak perlu. Kita belajar berkenaan dengan kuasa 3 or cubes. Okay, 5 cubes ataupun 5 kuasa 3 sama dengan 125. Kalau kita terbalikkan, itu adalah punca kuasa 3 or cube roots. Faham? Cikgu harap kamu faham. Terbalik sahaja cara kita tulis, the notation of writing. Tata cara kita tulis 5 kuasa 3. Tengok kuasa 3 kecil di sudut atas. Sama dengan 1 to 5. Tak perlu kuasa 3 dah. Ini adalah jawapan bagi soalan 5 kuasa 3. And kalau kita terbalikkan 125. Kalau punca kuasa 2, kita tidak akan tulis 2 di sini. Tapi kalau punca kuasa 3, kita akan tulis 3 dekat bawah ni. Nampak tak? Okey. Jika anda boleh lihat dengan betul, punca kuasa 2 macam tadi sama je, cuma dia ada nombor 3. Untuk 2 kita tak tulis 2 begitu, tak perlu. Okey, dengan kecil dekat bawah Okey. So jawapannya adalah berapa? Jawapannya adalah apa terbalik tadi? 5 kan? 5 sahaja. Jangan letak punca kuasa 3 lagi. Faham? Itu sahaja untuk punca kuasa 2 dengan punca kuasa 3. That's all for square roots and cube roots. Kita akan pergi kepada beberapa contoh soalan jika cikgu suruh kamu lengkapkan. Okey. Lengkapkan or complete the below. Okey, complete the below. Okey. Contohlah, dia bagi contoh. Kita ambil ni 8 kali 8 sama dengan berapa? 8 kali 8 juga bersamaan dengan 8 kuasa 2. Okay, 8 times 8 is also equals to 8 square. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawapannya adalah 64 kan? So dia tanya dekat sini, maka thus, okay, kalau 8 kali 8 sama dengan 64, jika cikgu letak punca kuasa 2 bagi 64, punca kuasa 2 bagi 64 sama dengan, cikgu suruh kamu fill in the blanks. Fill in the blanks bagaimana? Cikgu letak satu kotak di sini kali dengan satu kotak di sini. Okay, fill in the blanks lah. Okay, kamu perlu lengkapkan tempat kosong ini. Dan lagi satu dekat bawah cikgu letak satu kotak lagi. Okay, 64. Berapa kali berapa dapat 64? 8 kali 8. Tak kisahlah punca kuasa 2 tu. Okay. So, what is the meaning of this square root?
Okey, benda ni muncul 2 kali. Bila kamu letak square root, bila kamu letak punca kuasa 2, automatically ini akan cancel satu daripada nombor itu. Dia kan kembar, dia tak perlukan 2 muka. Satu muka cukup. Apa alat untuk mansuhkan satu muka yang sama? Inilah senjata yang digunakan. Sekiranya senjata punca kuasa datang dalam soalan untuk 2 nombor yang sama, so you just cancel one of the number. So what is the answer? Answer is only 8. Tak perlu lagi punca kuasa 2, tak perlu lagi tulis 8 2 kali. That's all, very simple. Right? Same thing question here. Okay, arahan yang sama cikgu bagi untuk kuasa 3, punca kuasa 3 pula. Okay. For example, 1 2 3 4. I want to take this one. 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Maka thus 64 punca kuasa 3 sama dengan apa kali apa kali apa. Dan apakah jawapan terakhir? What do you think? Isi dengan apa dekat dalam ni? 4 kali 4 kali 4. Habis. Soalan dah bagi dah. Dan kalau punca kuasa 3, dia akan hapuskan semua nombor lain. Dia cuma tinggalkan satu. Kalau ada saja punca kuasa 2, kalau kamu lihat, dia akan hapuskan nombor lain. Tinggalkan hanya satu. Okey, diri kamu sahaja. Tak perlu lagi copy-copy diri kamu. Okey, sama di sini. Mansuhkan semua yang ekstra copy tu. Dia mansuhkan semua dan tinggalkan hanya seorang. Okey, jawapannya adalah 4. Selesai. Okey, dah habis Okey, kita pergi kepada satu contoh di bawah untuk bagaimana sekiranya kita nak tekan calculator. How to press calculator. How to press calculator. Alright? Okey, jika anda ada calculator bersama kamu, anda boleh guna calculator saintifik Cikgu tak ada calculator di sini. Semua dah tertinggal kat bilik guru. Okey, minta maaf sangat. I cannot show you how to press the calculator, tapi definitely I can show you how. Okey, cikgu akan bagi tahu lah kamu tekan. Okey, cari nilai ataupun find the value using calculator. Dengan menggunakan kalkulator. Okay, in English different spelling. Never mind lah, I'm not going to write for you 2 times. It's okay. Contoh soalan 43 kuasa 2. Cara tekan dia, okay, kamu tekan 43. Jangan tulis ni pada jawapan cikgu tak nak tengok. I just want to show you how to do it. Okay, cikgu tulis kat sini 43. Tekan calculator kamu 43. And then if you see in your calculator, dia akan ada satu ni button ni, X kuasa 2. Cari X kuasa 2, tekan itu. Tekan sama dengan. Dia akan bagi kamu jawapan. Kamu tulis jawapan tu di sini. Faham? Jawapannya adalah 1849. Memang I'm not going to write for you. Nanti kamu tekan dan check. Okay. Itu adalah untuk nombor bulat yang senang. Kalau nombor perpuluhan pun begitu. Nombor perpuluhan pun begitu juga. Tekan, katakan sekarang soalan adalah nombor 2. 4/3 kuasa 2. Okay, 4/3 kuasa 2. Kamu tekanlah 4/3. Dan kamu tekan X kuasa 2. Okay, boleh Okey, sekiranya soalan menanyakan nombor pecahan pula. Cikgu, macam mana tekan nombor pecahan ni? Pecah kepala kita orang. It's okay, don't worry. Sekiranya soalan menanyakan nombor pecahan begini, ada bracket. So you put in bracket in your calculator. Tekan bracket. Okey, tekan kurungan tu. Lepas tu ada apa? Ada negatif. Tekan negatif. Okey. Lepas tu kamu ada nombor pecahan. Okey, bila ada nombor pecahan, jangan terus tekan nombor tersebut. Kamu kena letak kurungan lagi sekali. Okey, 7. Tengok kalkulator kamu, ada satu button menunjukkan A, B per C. Ada tak ABC ni? Okey, jika ada, tekan yang itu.
tekan yang itu. Kemudian nombor di bawah adalah 13. ABC tu menunjukkan pecahan. Okey, per berapa. Okey. Okey, sekarang kita nak tutup balik kurungan untuk kurungan buka, kurungan tutup. Ini untuk pecahan. Okey, negatif nombor ini asal kamu buka kan, tutup lagi sekali. Okey, baru dia balance. Buka, tak tutup lagi. Ini untuk rumah baru, tutup rumah baru tu, tutup untuk rumah lama. Okey, mesti kena tutup kan, kalau tak dia akan tunjuk error. Okey, lepas tu kamu tekan balik butang X kuasa 2 tadi sama dengan, dapatlah jawapan. Okey, cikgu harap clear Okey, sama juga untuk kuasa 3. Okey, sama juga untuk kuasa 3. Okey, tapi untuk kuasa 3, sesetengah kalkulator ada kuasa 3. Ada button X kuasa 3 ni. Kalau kamu nak tekan, contoh soalan nombor 1, soalan yang sama cikgu ambil 4.3 kuasa 3. Kamu tekan 4.3 X kuasa 3. Okey, katakan kamu tak ada button X kuasa 3. Okey, macam mana kamu nak buat? Ada satu lagi cara, tak kisahlah kuasa berapa pun, no matter this is to the power of which number also we can do it. Okay, contoh contoh 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. Macam mana kamu nak tekan? Kamu guna 2. Lepas tu cuba cari dekat kalkulator kamu, ada tak topi begini? Topi. Jika ada topi, kamu tekan topi tu. Lepas tu topi tu maksudnya kuasa kuasa to the power of what number you want. Kalau kuasa 3, kamu tekan 3 sama dengan. Kalau di sini cikgu letak kuasa 5, cikgu tak belajar pun kuasa 5, tak apalah, cikgu ajar saja, just I want to show you. Okey, sini kamu akan letak 5. Kalau sini letak 10, kamu letak 10. Okey, ini menunjukkan kuasa topi ni Okey, katakan kamu terlupa, tak tahu nak tekan X kuasa 3, tak tahu nak tekan X kuasa 2. It's okay, you can press yang ini, topi ni. Okey. Cikgu akan beralih ke yang lain. Cikgu harap kamu dah faham macam nak tekan kalkulator. Okey. Cari nilai pula sekarang. Cari nilai. Macam mana nak cari nilai? Siapa tahu nak cari nilai tanpa menggunakan kalkulator? Tadi kita guna kalkulator, sekarang cari nilai. Okey. Cari nilai tanpa menggunakan kalkulator. Okay, without using calculator. Okay, ini adalah soalan. Okay, cari nilai, find the value without using calculator. Okay, cikgu letak satu line di sini dahulu ya. Okey, ini untuk punca kuasa 2 dan ini untuk punca kuasa 3. Kita sedang buat secara serentak. Okey. Cikgu harap kamu dapat lihat dengan jelas. Okey, kita sambung lagi ya. Okey, contoh soalan. Cikgu bagi satu soalan kat kamu tanpa menggunakan kalkulator tanpa menggunakan kalkulator. Contoh 6 kuasa 2. Nombor 1 6 kuasa 2. Macam mana nak cari 6 kuasa 2? Just yang ni tak boleh tekan kalkulator kan. Jadi adalah baik kalau kamu dah hafal tadi. Okey, kita sambung balik mana tadi Okey, 6 kuasa 2 kan. 6 kuasa 2 cara buat tanpa menggunakan kalkulator. 6 kuasa 2 sama dengan 6 kali 6 lah, 36 kan. Senang je soalan. Okey, 6 kuasa 2. Bagaimana jika itu adalah dalam bentuk nombor 2 di sini? Okey, dalam bentuk pecahan tanpa menggunakan kalkulator so you cannot press calculator. Ini kamu kena guna otak sendiri. 3 kali 3 berapa? Di atas. Kita buat atas dan bawah secara berasingan. We have to do it separately. 3 kali 3 adalah 9. 4 kali 4 adalah 16. Habis. Itu sahaja jawapan. Bagaimana dengan contoh ketiga? Cikgu bagi contoh ketiga di sini. Kosong negatif 0.5 kuasa 2. Okey. Kamu dah belajar dalam topik 1, cikgu percaya negatif
Negatif adalah positif. Okey. Macam mana cikgu nak ajar? Okey. Negatif. Tengok muka sama tak? Dua ni seiras kan? Sama. Kalau sama, cantik. Cikgu suka kembar seiras. Jadi kamu letaklah, bila cikgu suka, cikgu gembira, cikgu letak positif. Negatif, muka mereka sama. Cikgu suka, cikgu letaklah positif. Bagus. Okey? Positif. Ini pun sama muka diorang kan? Kembar seiras. Jadi mereka pun bagus. Tapi kalau kamu tengok positif, negatif, tak cantik, tak sama dah. Dah tak seiras, cikgu tak suka. I put there negatif. Ni pun sama, dah tak seiras, cikgu letak negatif. So ini cara nak ingat. Bila muka adalah sama, seiras, cikgu suka, cikgu letak positif. Kalau muka tak sama, cikgu letak negatif. So negatif 0.5 kuasa 2. Jawapannya apa? Negatif. Jawapannya adalah positif. 0.5 darab 0.5. Macam nak buat? Mari kita buat di sini, tengok 0.5 darab 0.5. 5 kamu tahu. Berapa jawapan? 25. Betul kan? Kosong ada berapa? 1, 2. Okey, tengok cara buat. 1, 2. Dia gerak berapa kali? 1. Sekali ke kiri, sekali lagi ke kiri. 2 kali. Secara total dia bergerak. 1, 2. Berhenti. Jawapannya adalah 0.25. Selesai. Okey, kita akan tengok contoh lain. Okey, kita sambung dengan contoh. Ini kuasa 2 kalau anda lihat, ini adalah kuasa 2. Cikgu rewind sikit. Okey. Tak sentuh punca kuasa 2 lagi. Sekejap lagi dekat bawah cikgu tunjuk. Hari tu cikgu tak sempat tunjuk yang ikut dengan menggunakan kalkulator dan tanpa menggunakan kalkulator. Okey, kalau kuasa 3 pun sama ya. 6, katakan 6 kuasa 3, 6 kali 6 kali 6, jadi kamu akan dapat jawapan 216. Okey, very simple. Kalau kamu dah memorize, kalau kamu dah hafal apa yang cikgu suruh kamu hafal tadi, senang je kamu tulis jawapan. Tolong kelas, walaupun kita tak bersemuka, ini adalah untuk kebaikan kamu, sila hafal. Okey, cikgu takkan boleh tahu kamu hafal atau tidak. Tapi kalau kamu nak berjaya, kamu nak pandai, buatlah kerja tambahan. Okey, nombor 2 sama 3/4 kuasa 3. 3 kali 3 kali 3. 3 kuasa 3 berapa? Nombor di atas, 3 kali 3, 27. Per dengan 4 kuasa 3 adalah 64. Selesai. Okey. Bagaimana jika cikgu ada nombor yang sama seperti tadi, tapi kuasa 3. Macam nak buat? Sekarang berapa kali dia muncul? Negatif, positif, negatif. Sebab dia muncul 3 kali. Negatif, 3 kali. So negatif kita selesaikan dulu. Negatif adalah positif. Ni dah mati dah. Sekarang ini turun. Positif, negatif adalah negatif. Kan? So jawapan dia adalah negatif. Negatif berapa? Kita buat di sini 0.5, 0.5 darab dulu. Kita dapat 25, 2 sifar, 1, 2, 1, 2. Okey, darab sekali lagi dengan 0.5. Untuk darab, kamu tak perlu susun titik perpuluhan di paras yang sama, tak perlu So buatlah yang ni. Kalau kamu tahu 5 kuasa 3 memang 125. Tadi kita dah tahu dah, tak payah fikir banyak-banyak. Just cikgu nak tunjuk kamu macam mana nak cara gerakkan sifar ini. Okey, sifar ada 3, cara gerakkan sifar. Cara gerakkan titik perpuluhan. Sini ada 2, 1, 2, sini ada 1 lagi, 3 lah all together. So kamu gerak 3 kali ke kiri. 1, 2, 3. Di sini jawapannya, abaikan sifar di hadapan, jawapannya adalah 0.125. Selesai. Cikgu harap kamu faham benda-benda nampak remeh sikit, tapi ramai pelajar tak tahu buat bila datang musim peperiksaan. Okey. So kita pergi kepada punca kuasa 2 dan punca kuasa 3. Okey. Dengan menggunakan kita sambung dengan tanpa menggunakan kalkulator dahulu tanpa menggunakan kalkulator. Punca 64. Cikgu bagi satu contoh. Punca kuasa 2 bagi 64. Okey, tanpa menggunakan kalkulator soalan masih menanyakan tanpa menggunakan kalkulator. 64 ni apa kali apa dapat 64? Masih kekalkan punca kuasa tu, 8 kali 8 adalah 64 kan? Sekarang matikan, jawapan adalah hanya 8. Atau kamu terus tahu jawapan adalah 8, tulis je lah. Kan kamu dah hafal tadi? Kan? Okey. Cikgu ada satu lagi soalan, punca bagi 441. Alamak, kita tak belajar lah, nombornya besar sangat. Macam nak buat? Okey, di sinilah berguna kaedah-kaedah kamu dah belajar dahulu.
kalau kamu ingat lagi pemfaktoran perdana, prime factorization, if you still remember ya. Okay, I will help you with this. 441. Okay, 441. Break this. Berapa kali berapa dapat 441? Kamu bahagilah, tengok 441. Bahagi dengan 2 ke, bahagi dengan 3 ke, bahagi dengan 4 ke. Okay, seboleh-bolehnya nombor yang kamu nak bahagi ni perlulah diambil daripada nombor yang kuasa 2 sempurna. Sebab yang ni punca kuasa 2 kan? Tadi kita bunyi apa tu? Tadi kita dah belajar yang ni, ada jawapan ni. So seboleh-bolehnya jawapan yang kamu nak pecahkan tu mesti di kalangan sini. Okay, baru kamu boleh bahagi dengan betul. Maksudnya kamu boleh pecahkan pemfaktoran tu dengan betul. Okey, so kita ambil nombor berapa? Katakan kita nak ambil nombor 9. Okey, kamu bahagi. Boleh guna kalkulator boleh guna kalkulator, tiada masalah. 9. Okey, kalau kamu bahagi tengok kamu akan dapat berapa? 9 kali berapa? Dapat 441. 9 kali 49. 9 kamu ada okey. Okey, kamu tak payah turun lagi. Sebab apa tak payah turun, cikgu bagi tahu. Sebab kamu dah jumpa ada 9 kat sini, lepas tu lagi satu lah 49. Jawapan bagi 9 adalah 3, jawapan bagi 49 adalah 7. Jadi kamu tak perlu buat further. You don't have to do it further, do further. So straight away you put this notation. Jawapannya adalah 9 kali 49. Sekarang kamu pecahkan. Okey, pecahkan. Berapa jawapan bagi 9? Punca kuasa 2. What is the answer for square root of 9? Answer is 3. The answer for 49 is 7. 3 kali 7, 21. Selesai. Senang je kan? Okay. Same thing here. I will show you one example as well. Hold on. Okay, sebelum sambung kepada punca kuasa 3, cikgu ada beberapa lagi soalan masih tanpa menggunakan kalkulator. Masih tanpa menggunakan kalkulator. Kita lihat sikit. Tanpa menggunakan kalkulator lagi. Okey, tanpa menggunakan kalkulator lagi. Cara nak buat tanpa menggunakan kalkulator tetapi melibatkan nombor-nombor pecahan. Kita sambung daripada atas Tadi nombor 2, kita turun lagi nombor 3. Nombor 3. Contoh yang cikgu nak bagi dekat sini adalah nak bagi nombor apa? Okey, punca bagi 4 per 25. 4 per 25. Okay, the square root of 4 over 25. So, cara buat, kamu pecahkan secara asing-asing. Okay, answer for 4 is 2. Answer for 25 is 5. Finish. Itulah jawapannya. Okay, kita sambung lagi. Sekiranya ini adalah beberapa contoh yang berlainan jenis. Setiap contoh kamu harus tahu bagaimana nak buat. Okay, if the question is in improper fraction. This is improper fraction. This is a mixed number. This is mixed number. Okay, ini adalah pecahan bercampur. Anda harus tukar kepada nombor pecahan tak wajar. You have to change it to improper fraction first. Kita tak suka nombor bercampur begini. Always remember, anda perlu letak satu nombor di atas dan satu nombor di bawah. Tak boleh ada 3 macam tu. Tak boleh. Alright. So 2 kali 9 18. 18 tambah dengan 7, answer will become 25 over 9. Okay, yang ini tulis secara berasingan. Okay, answer for atas adalah 5, answer untuk bawah adalah 3. Nampak tak? Oh sorry, tak nampak. Okay, cikgu khusyuk buat tak nampak Okay, answer is 5 over 3. Ini sekarang kamu buat dekat tepi lah tepi-tepi, jangan bagi tunjuk pun tak apa. 1, 3. Jawapan adalah baca begini. 1 tulis besar, 2 per 3. Habis. Okey, satu lagi, bukan satu, ada 2 lagi contoh cikgu nak bagi. Nombor 5. I hope you understand. If you don't understand, please PM cikgu. Okey, kalau anda tak faham, tolong PM cikgu. Okey, bagi punca kuasa 2, pernah tak anda lihat nombor 27 ataupun nombor 48? Ada tak di kalangan yang kita belajar tadi? Ada nombor 20. Oh, sorry. Ada nombor 27 atau nombor 48, ada tak? Dalam ni tadi. Ada tak 27 atau 48? Bukan punca kuasa 3 punca kuasa 2. Ada tak? Tiada.
Tapi kalau dia minta punca kuasa 2, mesti jawapan kena ada. Kalau tak ada, macam mana kamu nak buat? So, kamu kena permudahkan dahulu. Mesti kena cari, bagi nampak clue. Okey, permudahkan. Contoh, cikgu nak bahagi dengan 3 atas, bawah pun perlu bahagi dengan 3. Okey. So, bila kamu bahagi, anda akan dapat jawapan apa? Anda akan dapat jawapan 9/16. 9/16. Sekarang, tulis secara berasingan. Punca kuasa 2 bagi 9, the square root of 9 is 3 and this one is 4. Finish, that's all. Okay, last kali jawab contoh soalan cikgu nak bagi untuk punca kuasa 2 tanpa menggunakan kalkulator adalah satu nombor perpuluhan. Okay, kalau nombor perpuluhan mesti kena gerakkan dia 1, 2 ke kanan sampai kamu nampak nombor bulat. Berapa tempat kamu kena gerak sampai nampak nombor bulat? 1, 2. Bila dah gerak 2 kali, kamu dapat 36. Kan? Perkan ini dengan berapa tempat kamu gerak tadi? 2 tempat. So, 2 kosong, letak 1 kat depan. Ini punca. 36 punca kuasa 2 adalah 6. And square root of 100 is 10. Okay? Jawapan ini, kamu bagi balik. Soalan nak dalam perpuluhan. Kamu tukar supaya senang buat. Sekarang, kembalikan jawapan dalam bentuk perpuluhan. Gerakkan berapa tempat? 1 tempat kan, 1 kosong. So kalau bahagi, gerak ke kiri. Gerak ke kiri, kamu akan dapat jawapan 0.6. Selesai. Okey. Okey. Contoh untuk yang seterusnya, cikgu akan bagi sekejap lagi untuk punca kuasa 3. Okey, cikgu akan datang dengan video baru. Terima kasih buat masa ni. Okey, jumpa lagi.